Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 3 Mac 2023 bersama saya, Kemilia Nur Azlan. Bekas Perdana Menteri Najib Razak dan bekas CEO 1MDB Arul Kandasamy dibebaskan daripada tuduhan salah guna kuasa membabitkan laporan audit 1MDB. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pagi ini memutuskan bahawa pihak pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie terhadap kedua-dua mereka. Najib yang juga bekas Menteri Kewangan didakwa menggunakan kedudukannya untuk mengarahkan pindaan kepada laporan akhir audit 1MDB. Ini berlaku sebelum ia dibentangkan kepada jawatan kuasa kira-kira wang negara pada 2016 untuk mengelakkan sebarang tindakan terhadapnya. Arul Kanda didakwa bersubahat dalam membuat pindaan terhadap laporan audit berkenaan. Najib kini dipenjara 12 tahun selepas didapati bersalah dalam kes rasuah membabitkan 42 juta ringgit dana SRC International Sedia Berhad. Pendakwa menutup kesnya pada 7 September tahun lalu selepas memanggil 16 saksi. Antara saksi utama yang memberikan keterangan termasuk bekas Ketua Setiausaha Negara Ali Hamzah dan bekas Ketua Audit Negara Amrin Buang dan Madidah Muhammad. Najib masih berdepan 3 lagi kes mahkamah termasuk penyelewengan 2.3 bilion ringgit dana 1MDB yang kini di peringkat perbicaraan. Sementara itu, Peguam Bela Utama Muhammad Syafiq Abdullah berkata, Mahkamah memutuskan tiada unsur rasuah membabitkan Najib dalam pertuduhan meminda laporan audit 1MDB. Syafiq menyifatkan kes laporan audit 1MDB antara kes berbau politik selain kes membabitkan 42 juta ringgit dana SRC International. In this case, this is the first case out of all those politically charged cases that we got a very good result, and it is 100% winning. And I'm hoping that the Attorney General Chambers will not appeal on this because the finding of the judge is completely supportable and he has corroborated his finding. Dalam sidang media sama, Syafiq turut memaklumkan bahawa anak guamnya itu bersyukur dan lega atas keputusan mahkamah yang telah membebaskannya dari pertuduhan itu. In the case of Datuk Sri Najib, the judge made similar finding, namely, there was no element of corruption and there is no element of gratification. And this, Datuk Sri Najib wants to communicate to the members of the media that he is very grateful because that is what hurts him most if ever there is a finding of gratification. Personaliti berpengaruh Kim Kardashian mendedahkan dia pernah bermain judi dengan wang yang diberikan Joe Low dan mendapat keuntungan kira $250,000. Kim mendedahkan kepada FBI bahawa dia pernah berjudi dengan ahli perniagaan dalam buruan itu sebanyak 2 kali. Dakwa personaliti media sosial itu, rombongan Jolo turut disertai anak Rosmah Mansur iaitu Riza Aziz dan penerbit filem Wolf of Wall Street Joey McFarlane. Kim antara lain mendedahkan dia memenangi kira-kira $350,000, namun pengawal keselamatannya menasihatkan agar dia memulangkan wang berkenaan kerana dia tidak berjudi dengan wang sendiri. Apabila Kim menukarkan chip tersebut dengan wang, dia diberi kira-kira $250,000 dari Jolo dalam bentuk wang kertas dan diisi dalam beg sampah. Kim menerima baki kira-kira $100,000 semasa hadir dalam sesi kedua berjudi bersama Jolo dan wang tersebut turut diisi dalam beg sampah. Ini merupakan ringkasan soal siasat FBI terhadap Kim mengenai satu kes perbicaraan terhadap pemuzik kumpulan The Fugees, Pras Michelle, dan dokumen berkenaan didedahkan oleh Bloomberg. Pras dituduh melakukan pengubahan wang haram dan melobi bagi pihak Jolo dan kerajaan China. Jolo juga dikendaki bagi menghadapi proses pengadilan di Malaysia berhubung skandal 1MDB. Berita seterusnya, Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengheret Ahli Parlimen Pendang Awang Hashim ke mahkamah atas dakwaan fitnah. Peguamnya Sankara Nair memfailkan saman fitnah tersebut di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini. Saman itu berhubung 2 dakwaan iaitu Anwar memiliki sikap dendam yang lebih teruk daripada Dr. Mahathir Mohamad dan berhubung keabsahan pelantikannya sebagai Perdana Menteri yang ke-10.
Menurut salinan pernyataan tuntutan, Anwar mendakwa Awang membuat kenyataan bersifat fitnah kepada media di lobi Parlimen pada 21 Februari lalu. Dakwanya lagi ketika sidang Parlimen pada 27 Februari, Awang tanpa rasa kesal mengeluarkan beberapa kenyataan lain termasuk menyifatkan Anwar sebagai bapa sama negara. Bagaimanapun kenyataan yang dikeluarkan ketika sidang Dewan Rakyat dilindungi oleh hak keistimewaan Parlimen dan tidak menjadi dasar kepada tindakan sivil oleh Anwar. Anwar antara lain menuntut ganti rugi am, teladan dan ganti rugi teruk. Dia turut menuntut injaksi mahkamah untuk menghalang defendan daripada terus membuat kenyataan bersifat fitnah. Ketika dihubungi Malaysia kini, Awang memaklumkan dia masih belum menerima makluman berkenaan saman tersebut. Selepas beberapa kontroversi berhubung hidangan menu Rahma mengaitkan Wakil Rakyat PAS, kali ini seorang adun parti itu didakwa menghina menu tersebut. Adun Cukai Hanafia Mat mengadu mengenai kekurangan hidangan nasi campur yang dimakannya, berlaukan ikan dan sayur yang tidak mempunyai kuah. Ni tak kuah dia tubuh ha. Ya, kuah dia orang. Jadilah ha. Baru rasa nasi sikit ha. Video yang tular di media sosial itu mendapat kecaman banyak pihak, termasuklah beberapa anggota Parlimen iaitu Fahmi Fazil dan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Syed Saddiq dalam ciapannya di Twitter menyifatkan tindakan Hanafia itu sebagai memalukan yang dilihat seperti menghina golongan yang kurang berkemampuan. Manakala Fahmi menyifatkan perbuatan Hanafia itu seperti menghina rezeki dan tidak berakhlak. Sebelum ini, Ahli Parlimen Kapar Dr. Halimah Ali mencetuskan kontroversi dalam perbahasannya mengenai inisiatif menu Rahmah dan mengaitkannya dengan ancaman kesihatan termasuk kanser dan autisma. Halimah bagaimanapun pada 27 Februari lalu secara berkias memohon maaf di Dewan Rakyat sekiranya kenyataannya itu telah disalahartikan. Perkongsian kad laporan 100 hari Ahli Parlimen Kepala Batas Siti Mastura Muhammad semalam menimbulkan polemik di kalangan pengguna media sosial. Ini selepas Siti Mastura menyeleraikan majlis perkahwinan dan kenduri kesyukuran selain ziarah kematian dalam kad laporan itu. Beberapa pengguna Twitter mempersoalkan alasan Ahli Parlimen berusia 33 tahun itu meletakkan ziarah kematian dan majlis perkahwinan sebagai satu pencapaian sebagai Ahli Parlimen berbanding pencapaian sebenar. Sementara itu, penyokong Siti Mastura pula memuji kad laporan tersebut yang turut menyenaraikan ziarah dan bantuan mangsa musibah serta bantuan untuk warga emas, OKU dan orang sakit. Malah dia menyentuh mengenai situasi Ahli Parlimen pembangkang yang dianaktirikan kerana tidak menerima peruntukan daripada kerajaan. Siti Mastura yang juga timbalan Ketua Wanita PAS Pulau Pinang itu sebelum ini digelar sebagai giant killer selepas berjaya merampas kerusi kepala batas daripada penyandangnya Rizal Merican Naina Merican pada PRU ke-15 baru-baru ini. Kad laporan seumpama itu biasanya dikongsi oleh wakil rakyat untuk menunjukkan pencapaian mereka dalam tempoh tertentu. Bagaimanapun, beberapa wakil rakyat sebelum ini turut dikecam kerana menyenaraikan ziarah kenduri atau kematian sebagai salah satu kategori dalam kad laporan mereka. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Kimila Nur Azlan untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.